Hai anak-anak, selamat kembali ke channel Cikgu Niza ya. Okey, kita nak belajar apa pula kali ni ya? Bab 1 kita dah habis. Bab 2 iaitu teknologi pembuatan. Contoh, kita boleh menghasilkan kitchen. Jom. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Hai, Assalamualaikum semua. Okey, untuk hari ini kita akan belajar RBT bab 2 iaitu teknologi pembuatan ya. Okey, mari kita lihat. Okey. 2.0 aplikasi teknologi ya, standard kandungan kita kali ini ialah teknologi pembuatan ya. Jadi di akhir pembelajaran, cikgu harap pelajar dapat yang pertamanya mengenal pasti teknologi pembuatan produk, yang kedua dapat menghuraikan proses pembuatan produk berdasarkan teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden. Dan ketiga, pelajar dapat membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses menghasilkan produk. Okey, sebelum itu kita lihat apa itu teknologi pembuatan produk ya. Apa itu pembuatan? Ialah satu proses menghasilkan satu produk. Jadi, apa itu teknologi pembuatan? Ia ialah suatu proses menghasilkan produk dengan bantuan teknologi supaya proses kerja menjadi lebih cekap, mudah dan tepat. Dan akhirnya, apa itu teknologi pembuatan produk? Ialah kaedah menghasilkan produk dengan menggunakan alatan tangan ataupun mesin ya. Okey, mari kita lihat teknologi pembuatan produk terbagi pada dua tadi ya, iaitu kaedah konvensional dan yang kedua adalah kaedah moden ya. Jadi apa itu kaedah konvensional? Iaitu produk dihasilkan menggunakan peralatan teknologi asas, menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan alatan tersebut ya. Jadi kemahiran individu amat diperlukan dalam penghasilan produk ya. Tetapi kuantiti pengeluaran adalah rendah dan terhad ya. Ianya memerlukan masa yang lama untuk dihasilkan. Okey, kita lihat pula kaedah moden. Ini adalah contoh ya. Kaedah moden di mana sumber tenaga elektrik digunakan untuk menggerakkan peralatan dan mesin ya. Tadi kalau kaedah konvensional kita menggunakan peralatan teknologi yang asas saja ya. Okey, yang keduanya kaedah moden dapat menjimatkan masa dan tenaga, dan yang ketiga memudahkan proses menghasilkan produk yang rumit ya. Okey, ini adalah contoh. Jadi kita lihat. Okey, proses pembuatan produk ya. Okey, proses ialah satu kaedah dan teknik tentang sumber tenaga kerja, mesin dan bahan yang ada diubah untuk menghasilkan produk siap ya. Jadi pelbagai peringkat pembinaan perlu dilalui oleh bahan tersebut seperti pemotongan, pembinaan, tuangan, pemasangan, pembersihan dan akhir sekali kemasan. Okey, seterusnya mari kita lihat carta alih proses pembuatan ya. Bermula dengan perancangan. Selepas perancangan, apa yang hendak kita hasilkan, kita akan membuat lakaran ya. Okey. Selepas lakaran, kita akan menghasilkan mockup ataupun kita akan membuat model ya. Okey, di sini apa itu mockup? Mockup ialah
ataupun model olok-olok yang dibuat untuk mendapat gambaran reka bentuk produk secara 3 dimensi. Ya. Seterusnya kita akan menghasilkan produk secara tradisional ataupun kaedah konvensional ataupun kaedah moden. Ya. Cikgu beri contoh, sekiranya cikgu hendak memutar skru, ya. Untuk kaedah tradisional ataupun kaedah konvensional, cikgu akan menggunakan pemutar skru dengan menggunakan tangan sahaja. Tetapi kaedah moden, kita akan menggunakan pemutar skru tanpa wayar. Seterusnya, membanding beza teknologi pembuatan konvensional dengan pembuatan moden dalam proses penghasilan produk. Ya, itu dari segi aspek. Pertama, masa. Kaedah konvensional, masa yang diperlukan adalah lama untuk disiapkan, ya. Manakala kaedah moden dapat disiapkan dengan cepat. Aspek seterusnya adalah hasil. Ya, bentuk yang tidak seragam bagi kaedah konvensional, manakala kaedah moden kita dapat bentuk yang seragam. Aspek seterusnya adalah kos. Ya, untuk kaedah konvensional, kos pembuatan yang tinggi. Ya, manakala kaedah moden kosnya rendah disebabkan pengeluaran berskala besar. Ya. Kemudian kita lihat dari segi tenaga kerja, ya. Kaedah konvensional, kemahiran mereka adalah tinggi untuk menghasilkan produk tersebut. Manakala kaedah moden hanya memerlukan mereka yang mahir mengendalikan mesin, ya. Okey, dari segi kuantiti, kaedah konvensional, kuantiti pengeluaran adalah terhad, manakala kaedah moden, kuantiti pengeluaran banyak sebab kita menggunakan mesin. Kualiti, ya, aspek kualiti, untuk kaedah konvensional tiada piawaian tertentu, tetapi kaedah moden perlu ada piawaian yang tertentu. Dan akhir sekali ialah aspek estetika, iaitu nilai, ya. Kaedah konvensional nilai estetikanya amat tinggi, manakala kaedah moden nilai estetikanya hanyalah terhad. Ya. Okey, sampai di sini uji minda. Soalan pertama, definisi yang betul bagi teknologi pembuatan produk ialah. Untuk menjawab soalan ini, pelajar perlu tahu apa itu teknologi pembuatan produk. Mari kita lihat jawapan. A. Pembuatan produk menggunakan teknologi moden. Di sini menggunakan alatan tangan. Jadi jawapannya salah. Pembuatan produk berskala besar. Apabila menggunakan alatan tangan, dah tentu tidak berskala besar. Jadi jawapan B juga salah. C. Perekaan dan pembuatan produk menggunakan teknologi terkini juga salah. Ya, kerana menggunakan alatan tangan. Dan D. Menghasilkan produk menggunakan tangan dan mesin. Okey, ini betul, ya. Soalan kedua, antara berikut penyataan manakah benar tentang teknologi pembuatan produk menggunakan kaedah konvensional? Jadi pelajar perlu tahu apa itu kaedah konvensional, ya. Kita lihat pilihan jawapan. Dapat menjimatkan masa, kos dan bahan. Sedangkan ianya memerlukan masa yang lama. Jadi jawapan di A adalah salah. B. Pembinaan produk akan menjadi lebih cepat dan tepat juga salah kerana memerlukan masa yang lama. Produk dapat dihasilkan dengan banyak. Untuk pilihan C juga salah kerana kuantiti adalah terhad. Dan D. Dikendalikan dengan menggunakan tangan. Ini adalah betul kerana peralatan teknologi yang asas. Okey, tahniah kepada yang betul. Kita lihat
uji minda yang ketiga. Rajab berikut menunjukkan produk yang ada di pasaran, ya. Okey, nyatakan kaedah yang digunakan untuk membuat produk tersebut, ya. Jadi di sini penting kamu tahu apakah kaedah yang digunakan, ya. Kita telah pelajari dua jenis kaedah, satu kaedah moden dan lagi satu kaedah konvensional, ya. Okey. Jadi untuk jawapan A, ini adalah alatan yang digunakan menggunakan tangan, dah tentu ia adalah kaedah konvensional, ya. B juga adalah, ini adalah pasu, ya, digunakan menggunakan kaedah konvensional. Dan C, ini adalah tembaga, ya. Kita akan menggunakan kaedah moden, ya. Tahniah kepada yang betul. Soalan nombor 4. Tandakan betul bagi pernyataan yang betul tentang teknologi pembuatan menggunakan kaedah konvensional dan salah bagi yang salah pada petak yang disediakan, ya. Okey, jadi untuk soalan ini anda perlu tahu apakah teknologi pembuatan kaedah konvensional, ya. Okey, kita lihat pernyataan yang pertama, biasanya dikendalikan oleh individu yang menggunakan tangan, ya. Jadi untuk kaedah konvensional kita menggunakan teknologi asas, ya. Jadi jawapannya adalah betul. Okey. Pernyataan kedua, proses melibatkan penggunaan pelbagai mesin yang canggih. Sedangkan di sini menggunakan teknologi yang asas saja. Jadi jawapan di sini dah tentu salah. Pernyataan yang ketiga, pembinaan produk yang lebih mudah dan cepat, ya. Sedangkan ia memerlukan masa yang lama. Jadi jawapannya adalah salah. Kita lihat uji minda yang kelima. Maklumat berikut merupakan sebahagian proses pembuatan produk, ya. Jadi susun proses pembuatan produk mengikut urutan yang betul dengan menulis A, B dan C dalam ruang yang disediakan, ya. Jadi di sini pelajar perlu tahu apa itu proses pembuatan. Okey, ini adalah proses pembuatan. Okey, jadi jawapan bagi kotak yang pertama adalah B, iaitu perancangan, ya, di sini perancangan. Okey, bagi kotak kedua jawapannya ialah C, lakaran, ya, sini. Dan kotak yang ketiga A, iaitu mock-up, ya. Okey, mock-up di sini. Okey, soalan yang terakhir. Nyatakan 3 aspek elemen perbezaan antara kaedah pembuatan konvensional dengan pembuatan moden, ya. 3 markah. Ini kita kena tahu aspek, ya, elemen perbezaan kaedah pembuatan konvensional dengan pembuatan moden, ya. Apa yang telah kita pelajari. Okey, sebenarnya banyak aspek, ya. Sama ada masa, hasil, kos, tenaga kerja, kuantiti, kualiti ataupun estetika. Mana-mana 3 daripada ini boleh dijadikan jawapan, ya. Okey, selamat belajar. Terima kasih kepada pihak Sliders Mania yang menyediakan PowerPoint yang menarik ini. Terima kasih like, share dan subscribe.